manalah yang nak sanggup bagi sembelih anak sendiri, tuan-tuan. Tu yang kata Allah punya perintah ni. Ujian, tuan-tuan. Nak dapat anak bukannya senang tu. Tiba-tiba Allah suruh sembelih, dikira mati. Ini yang kata korban. Mengorbankan anak. Tu yang bila ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa hukum ibadah korban? Maka Nabi jawab, sunnatu abikum Ibrahim. Dia adalah sunnah bapa kamu, iaitu Nabi Allah Ibrahim. Tu jawab Nabi. Bermula daripada Nabi Allah Ibrahim, tuan. Allah uji. Sembelihlah Ismailmu. Sedangkan Nabi Ibrahim ada ternakan kambing, bukan puluh ribu, ratus ribu. Banyak ternakan kambing Nabi Ibrahim. Kenapa Allah tak suruh? Kan sedap buat kambing perap, kambing golek macam sekarang ni. Kambing perap laku, tuan. Hari ni ya Allah, nama kambing. Dulu ialah orang perempuan muslimat bila dengar kambing geli je. Tak nak saja bila kambing. Sekarang pantang jumpa. Orang perempuan lebih lagi. Dengar pula kambing golek, tergolek-golek dia rasanya. Tak sabar dia nak makan terdarah kambing golek. Dulu tak minat. Sekarang kalau pergi kedai mamak, capati kambing kari. Roti canai, capati. Sama juga. Kari kambing semangkuk. Punya gemurnya kambing. Kenapa tak sembelih kambing? Dan dikatakan ada 2 ekor anjing yang menjadi pembantu Nabi Ibrahim untuk menguruskan ternakan kambing. Sebab ramai, banyak sangat bilangan, ratus ribu. Dan salah seekor anjing yang ada itu dipakaikan rantai emas. Tuan, cerita ternakan Nabi Ibrahim, kambing. Alih-alih Allah perintah, anni azbahuka, sembelih, azbahuka, sembelih Ismailmu. Allah, macam manalah hati mak bapak tak beruntun tengok macam tu. Perintah Allah. Jawab Ismail, kata Allah, qala ya abti fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah yang kusayangi, kalaulah itu yang Allah perintahkan, maka laksanakan ayah. Jangan duk tengok kiri kanan dah. Penuh keikhlasan dan ketaatan ayah buat. Pastinya, kata Nabi Ismail, ayah akan dapati saya nanti tergolong daripada kalangan orang-orang yang sabar. Orang yang sabar ni maknanya orang yang mendapat kejayaan dan kemenangan. Tuan, ujian yang kedua Nabi Ibrahim, sembelih anak. Yang ketiga, itu qulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Itu surah Al-Anbiya. Maka ketika itu Allah menyeru, menyatakan qulna ya nar, wahai nar api, ya nar, qulna ya nar bardan wassalaman, barid, sejuk. Bardan wassalaman, barid ini sejuk. Maka jadilah wahai api sejuk, wassalaman, dan selamatkan ke atas kekasih aku yang bernama Ibrahim. Ini tiba-tiba api itu tidak panas, tidak membakar, dan Nabi Ibrahim diselamat. Ujian ini di ketika Namrud, Raja Namrud nak membakar Nabi Ibrahim. Nampak? Yang disebut balaan al-anbiya. Tuan, besar, dahsyat, berat ujian Nabi Rasul. Tapi kita baru sikit ujian PKP, tuan. Kita tak dapat ke masjid, tak dapat ke surau, main Jumaat pun dah macam-macam tak dapat. Kemudian sekarang dah ketat pula syarat. Berapa bulan dah tak sembahyang Jumaat. Saya pun sejak PKP awal bulan 3 tu, sekarang baru 2 kali sembahyang Jumaat. Macam-macam dah kan SOP kita. Nak kena daftar, udah pula lupa nak daftar awal. Kadang daftar awal pun dah, yang queue menanti menunggu pun masa 12 orang dulu. Tuan-tuan, beratus. Kita kata tak ada harapan, naik sikit 40 orang pun penuh juga. Sekarang alhamdulillah, macam di Ipoh ni, di Perak ni, dah boleh surau-surau buat Jumaat, kebenaran daripada Jawatan Agama. Bagus pula Sultan kita, alhamdulillah, dibenarkan surau-surau sementara je sampai PKP habis. Jumaat boleh buat. Tak termasuklah masjid dengan SDJ surau diri Jumaat. Surau biasa je dah boleh buat solat Jumaat. Tapi ikut mazhab Syafi'i lah, lebih 40 orang.
Kalau Hanafi 4 orang dah jalan dah. Ada pendapat kata 3 orang cukup dah. 3 orang dah boleh dah Jumaat khutbah. Mazhab Hanafi 4 orang dah boleh dah Jumaat. Tak perlu 40 orang. Syafi'i je 40 orang yang kata ke atas. Jadi ceritanya, tuan-tuan, Jumaat ni kita dah diajar mak bapak kita kecil lagi, kita bawa ke masjid sembahyang Jumaat. Tiba-tiba tak sembahyang Jumaat kita, Allah, rasa apa agak-agak kita? Betul Ustaz? Tak tahulah, rasa saya ni kafir dah lama dah sangat ni. Udah rasa kafir lama sangat dah. Sebab tak sembahyang Jumaat. Kan 3 kali tu turut tak sembahyang Jumaat kafir. Ini bukan 3 kali, 3 bulan tak sembahyang Jumaat. Itu yang bila dah lama sangat tu, kena cari juga. Di tempat saya di Meru, tak boleh juga. Tak berdaftar, balik anda je hari tu. Ingat lagi masa tu. Tak dapat solat Jumaat. Sudahnya pergi Shah Alam. Ahlan wa sahlan Ustaz. Mari masjid saya ni. Bagi tazkirah dulu Ustaz sebelum khutbah. Elok pula dapat Jumaat di Shah Alam. Syukur sangat tuan-tuan. Oh, dapat masuk Islam balik rasanya. Gitulah lebih kurang. Lama rasa kafirnya. Bukan tak nak. Sebab tadilah macam-macam SOP. Kemudian yang kedua, dapat balik lagi. Maknanya betul turut lah. Minggu lepas sudah tak dapat balik, tak berdaftar, lambat sikit, penuh. Itu nak cerita. Jadi ini semua dugaan, ujian. Itu yang kita kena sabar. Ada yang tak sabar. Dia makin hamunnya mangkuk ayun JK masjid ni, apa benda ni. Patut-patut ni kita ni nak tutup pukul 12.30, setengah jam sebelum masuk waktu, tutuplah gate. Pahal orang nak sembahyang Jumaat, dia pun tak bagi. Apa ni daftar-daftar ni? Patut first come first serve. Cakap jauh. Tuan-tuan, siapa yang datang cepat dia dulu. Marah sebab ada sistem daftar. Tu kalau kata siapa datang cepat dia dulu, orang tu je lah yang sembahyang Jumaat. Sebab dia dah memang ahli. Daripada sejak muda lagi dia memang dah datang awal masjid. Jadi orang tu orang tiap minggu. Yang lain yang jenis lambat sikit. Itu kita nak kena kira. Sebab itu bila buat daftar, saya rasa elok juga. Tapi ada yang tak setuju. Dia tak setuju macam-macam ini, apa sistem macam ni buat. Kena daftar lah apa semua. Kalau lambat daftar, iyalah. Kalau macam tu juga, kalau kata siapa datang cepat, dia dapat, habis tu kita keluar kerja bukan 12 suku daripada office. Mana ada orang 12 suku turun pergi masjid? Lepak dulu minum cendol pulut derian musangking lah macam-macam. Ya Allah tuan-tuan. Nasi minyak kurma, nasi mandi maklubah apa semua. Masuk dah. Waktu itu barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Udah lebuh khutbah kedua, baru masuk mengesut menyela je kata orang kita yuk. Yang jenis macam ni selalu ni, alamat memang tak dapat lah. Selagi tak habis PKP, selagi itulah tak dapat sembahyang Jumaat. Sebab itu bila daftar, maknanya dia komit, dia ada kesungguhan, dia ada usaha. Kalau sekiranya dah daftar tak boleh, itu Allah maafkan tuan-tuan, sebab kita kena ganti dengan solat zuhur. Dan juga bagi usia yang dah agak tua dan ada risiko jangkitan COVID, yang tu juga kalau boleh tangguhkan dulu. Ada kencing manis kuat dan simptom-simptom yang lain lah yang boleh cepat berjangkit dengan sesemua. Masuk-masuk je pintu, yang ni tuan-tuan, kalau masuk, yang ni jangan buat hal. Yang ni habis satu masjid, udah kluster baru pula. Mana? Surau Bemban. Ada terbemban sungguh lah kopi ni. Ini ingat kalau yang jenis macam ni, jangan datang masjid. Bukan tak bagi, sebab Nabi pernah tak salam dengan sahabat. Sombong ke? Bukan. Sebab potensi nak berjangkit yang disebut penyakit wabak. Nak sebutnya ada peristiwa yang Nabi tidak bersalam dengan sahabat. Bukan Nabi sombong, tapi nak menyatakan bahawa
kalau aku salam dengan kamu, maka nanti takut berjangkit. Adakah tak Islamik? Inilah yang Islam ajar. Lari daripada satu takdir dan pergi kepada satu takdir. Sebagaimana Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, dah nak sampai ke Syam dah, sama dengan rombongan zaman Umar. Tiba-tiba dimaklumkan di Syam, ya wahai Amirul Mukminin, ada wabak taun, penyakit taun, penyakit berjangkit. Maka Umar pun patah balik ke Madinah. Ada sahabat kata, ya Umar, apa hal takut ni? Kenapa tak meneruskan? Lari daripada takdir. Ya, kata Umar, aku lari daripada takdir yang buruk, kemudian aku pergi kepada suatu takdir yang lain, yakni takdir yang baik. Makna patah balik ke Madinah tu dekat, tuan-tuan. Syam ni Jordan, Syria, Lebanon, Palestin. Bayangkan Madinah nak pergi Palestin tu berapa jauh. Bukan ada flight, tuan-tuan. Tu saya carilah, Volvo tak ada, Mercedes, BM tak ada. Ini antaranya yang dilakukan. So jangan kata yang dibuat SOP ni tak Islamik. Tak. Inilah Islamik yang sebenarnya. Inilah yang disebut Islamik. Supaya apa dia? Supaya kita kena jaga-jaga. Kita jaga apa? Kita jaga kita kan. Kita jaga apa benda ke slogan, lupa dah. Kita jaga kita ke benda. Gitulah lebih kurang kan. Gitu. Ya, maknanya kita jaga kita ni, kita kena menjaga di antara kita lah, maksud dia. Supaya tidak merebak wabak yang disebut COVID yang disebut. Ini yang kita jarak, tapi tak ada jarak nampak dekat-dekat. Tapi jangan berumur dah lah, tak apa dekat-dekat sangat kan. Nak ceritanya, kita kena jarak 1 meter sampai melempah luar sembahyang tadi. Sekarang ni sebab bukan kata ramai dah, tapi sebab penjarakan 1 meter berlaku. Kita tengok, uish, ramai masjid. Bukan ramai, bayang dulu, sebab melempah, sebab tak boleh rapat-rapat jarak. Sampai bila? Sampai habis PKP. Dah pasti rantaian COVID putus habis dah, tak ada, okey lah. Ini setengah usaha. Tapi kalau kita tak patuh ni, macam berlaku di Meru Raya tempat saya, yang makcik viral kan, pakai gelang pink. Udah heboh. Yang parahnya, ya, kedai-kedai dekat dengan kedai tu pun orang dah tak masuk. Orang takut. Padahal tak ada ni, kedai ni tak ada sangkut paut pun dengan makcik viral tu. Tapi orang kata dah seumpama macam nak meletup pula suara ni bunyi. Haji bisi betul. Nak ceritanya, pengit tinggal buat. Jadi bila mana dah berlakunya kejadian tersebut, habis kedai-kedai yang dekat-dekat, orang tak pergi, orang tak masuk. Takut ni. Itu nampak. Itu orang kata, elok disembelih je sebelum buat sembelih korban ni. Sebab dia ni takut orang lain habis mati esok. Nampak? Dia tu kita kata mungkin dah tak apalah, kita tak salahkan. Anak-anak lah patut. Dah tahu mak tu dalam kuarantin di rumah. Mika bawa mak Mika makan di tempat awam ngapa Yung? Duduklah di rumah, bungkus roti canai, nak roti sardin, nak roti banjir. Duduk di rumah. Anak kena ambil tahu. Mujur ada yang sempat merakam ataupun tangkap gambar gelang tu. Kalau tidak, tak tahu dia pergi mana lagi, tuan-tuan. Positif COVID. Jangan buat hal. Sebab itu, bila mana kita tak jaga kita tadi, nampak meningkat daripada 2 angka ni. Kalau jadi 3 angka, balik tuan-tuan. PKP bersyarat tak boleh merentas negeri. Tuan nak macam tu? Tak boleh datang ke surau masjid, balik duduk di rumah. Tuan, sebabkan ni nanti habis satu Malaysia. Habis besok satu Malaysia. Dia kata tu. Bukanlah maksud kita nak sembelih dia, bukanlah maksud dengan cara macam tu, tidak. Tapi nak sebutnya, bahasanya, ya, bahasa kasarnya begitulah. Kalau dia menjadi asbab yang lain mati, tak tahulah dosa tak dosa, jangan main. Kalau kata kuarantin di rumah elok 14 hari. Jangan seronok-seronok sangat, boleh pergi merayau, pergi maidin lah dia, ya, pergi pasar malam lah dia. Takut besok sebab dia positif. Itu tuan-tuan, itu maksud dia, ya, maknanya Allah sedang menguji kita semua. Dan di situ tadi kata tuan kitab, manusia semuanya berada dalam satu dewan ujian yang besar, meliputi alam seluruhnya. Kita seumpama berada di dalam satu dewan ujian yang besar. Dunia ni dewan ujian yang besar, ya.
Maka ujian itu meliputi seluruh, dan di sana terdapat para pengawas yang sentiasa mencatat setiap pergerakan mereka, sama ada yang kecil maupun yang besar. Jadi bila mana dewan ujian, dewan peperiksaan, maka ada pengawas yang ditugaskan. Jangan bagi dia pun ditiru. Tengok pergi ke tandas kerap sangat, sampai dalam masa setengah jam nak dekat 10 kali minta pergi tandas. Itu contoh. Jadi pengawas kena ikut, ya ke pergi tandas ke, ataupun ambil salinan nota ke apa benda, contoh, ataupun duduk macam mana dekat-dekat ni, dia ngintai ke tidak. So itu pengawas yang ditugaskan. Maka di sini firman Allah di dalam surah Qaf ayat 18, surah Qaf ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Rupanya kita sebut malaikat raqib dan atid tu ada dicatat dalam surah Qaf ayat yang ke-18. Raqibun atid, kata Allah. Apa maksud? Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya, yakni malaikat yang mengawas yang selalu hadir. Ini yang kata raqib dan atid, kiri kanan mereka yang mengawas. Kalau dewan peperiksaan, cikgu-cikgu yang tugaskan mengawas, pengawaslah. Kalau kita, maka kita ada malaikat yang disebut raqib dan atid. Baik, kemudian tubuh badan mereka dan juga bumi akan turut menjadi saksi terhadap mereka, dan seterusnya antara manusia saling menjadi saksi oleh sebahagian terhadap sebahagian yang lain, sedang Allah pula menjadi saksi terhadap segala sesuatu. Mana ada kita boleh aku ni bebas daripada pemerhatian makhluk Allah, tak usah. Dan malaikat kiri dan kanan ini awal lagi mencatat, qul i'malu fasayarallah, qul i'malu fasayarallah amalakum wa rusuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini yang disebut oleh Allah juga. Apa maksud dia, tuan-tuan? Maka Allah kata, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, i'mal, beramallah, bekerjalah. Sesungguhnya Allah sendiri menyatakan Allah akan menyaksikan, Allah melihat, pakar melihat apa yang kamu kerjakan. Fasayarallahu amalakum, apa yang kamu kerjakan, dan wa rasuluhu wal mu'minun, nabi dan orang yang beriman tadi, di antara mereka juga menjadi saksi dengan apa yang kita lakukan. Wasaturaduna ila alimil ghaib wasyahadah, dan Allah memerhatikan sesuatu yang gaib Allah tahu, dan yang nyata pun Allah tahu. Nampak? Dan esok di akhirat Allah akan bentangkan, Allah akan jelaskan apa yang kita usaha, apa yang kita lakukan. Ini suatu perkara yang kita tidak boleh lari daripada pemerhatian Allah. Allah observe, Allah melihat, tuan-tuan, memerhati. Innallaha khabirum bima ta'malun, dalam ayat yang lain. Pakar melihat atas apa yang kita kerjakan. Sebab itu lintasan hati kita pun Allah dah tahu dah macam niat. Lintasannya. Ramai lagi orang yang tak faham niat semayang ni macam mana. Ustaz, saya sebut satu-satu saja. Aku semayang fardu maghrib 3 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Dia baca, dia jadi lambat Ustaz. Kadang datang pula kacau pula. Tak cukup lagi ni, tak sebut 3 rakaat, mudah daripada angkat takbir elok, jatuh balik, mula balik usalli. Nampak? Dia bukan lintasan, dia baca. Bila baca pula tak sebut makmuman, Allah, jatuh balik dah angkat, Allah, dah nak mula Fatihah. Ada yang kadang dah mula Fatihah dah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Datang iblis syaitan hasut pula. Lupa sebut menghadap kiblat tadi. Pula dah. Sikit aja menghadap kiblat. Apa hal pula nak sebut dalam niat? Tak perlu. Cukup kita belajar qasad, ta'arud, ta'yin. Ada sahaja aku semayang ta'yin, menentukan apa solat yang kita nak. Itu kena sebut. Contoh, kalau Allah saja aku semayang. Saja aku semayang itu general, umum, dia tak ada ta'yin, maka tak sah niat. Okey, yang tu kita kata perlu jatuhkan balik. Maknanya batalkan
kita punya solat. Sebab tak sebut maghrib tadi. Tapi kalau dah saja aku sembahyang fardu maghrib, makmuman 3 yang tu tak payah. Itu je qasad ta'arud ta'yin, menentukan solat aku. Itu. Kemudian terus jangan dilayan hasutan. Jangan dilayan tadi iblis. Itu kerja dia. Waktu Nabi Allah Ibrahim nak bawa Ismail pergi melaksanakan, ada pula kuliah ke di belakang tu? Bunyi suara pula kuliah di belakang. Ada 2 kuliah ke? Yalah, selalu orang tabligh je buat macam tu kan. Tak nak dengar kuliah. Baik, nak sebutnya bila mana Nabi Ibrahim ketika itu nak bawa anaknya nak melakukan sembelihan di Jabal Qurban, waktu itu diganggu oleh iblis dan syaitan. Wahai Ismail, jangan ikut ayahmu. Gila ke apa nak sembelih orang? Kemudian cucuk pula, Ibrahim, jangan. Ini mengarut. Ya ke Allah perintah macam tu sembelih orang? Bukan orang lain, anak kamu. Nampak ganggu. Itu bermulanya kita melontar jamrah, jamratul aqabah, jamratul ula, sughra, jamratul usta. Yang kita buat balingan 10, 11, 12, 13 sampai hari tasyrik. So yang kita buat itu sebenarnya berasal daripada Nabi Ibrahim. Bila dengar suara bisikan macam tu, itu yang diambil ketul-ketulan kepada anak-anak batu, baling ke arah suara syaitan yang hasut. Jangan layan tuan-tuan. Itu ambil tadi maknanya apa dia. Kita tadi lihat ya, bahawasanya Allah pun tahu apa yang kita lintas. Yang terang pun Allah tahu. Alimil ghaibi wasyahadah, menjadi saksi apa yang gaib, apa yang nyata. So kerana itulah kita tak akan lari daripada ya, penglihatan, pemerhatian daripada yang maha kuasa. Kemudian bawah tu insya-Allah kita akan sambung pada kuliah bulan depan kot. SOP kita sampai syak je kan. Takut orang polis nangkap pula tuan-tuan, jenuh pula kan. Jadi sebelum polis tangkap, cukuplah sekadar itu untuk kita habis ya, had pada waktu syak. Bulan depan kalau lepas PKP, kalau ada lagi tak boleh jugalah. Tak tahulah, mungkin bulan 9, kita tak tahu. Lambat lagi lah kita nak betul-betul yang lama balik. Sekarang ni norma baru. Maksudnya kita kena biasakan kehidupan cara baru macam ni. Nak buat macam mana tuan-tuan? Kan tidak, kita tak berlepat kan. Ini kira dah bernapas sikit ni, kira tak apalah, kita ikutlah. Kita berhenti nanti sambung balik muka surat yang kedua. Baru habis muka surat yang kedua ni, tak habis lagi pun. Perenggan kita sambung kepada ada pun tempoh masa ujian. Kalau ada yang kitab, nanti kita akan masuk ada pun tempoh masa ujian tersebut. Kita catat di sini. Hari ini berapa bulan? Hari ini 28 hari bulan Julai. Jadi tuan-tuan ada yang berhajat lagi nak membeli minyak wangi Raihan Syifa. Ni minyak peninggalan almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus. Ada lagi saya bawa tuan-tuan. Ni kira last tak ada apa dah. Ini kira limited edition. Peninggalan daripada almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus. Baru ni PKP. Alhamdulillah. Ya, beribu botol orang beli tuan-tuan. Tiap-tiap hari. Ni pun sampai hari ni pun tiap-tiap hari orang order. Ya, nak lagi yang ulang repeat. Singapura ada sampai 20 botol orang Singapura beli. Ulang-ulang. Alhamdulillah Ustaz, ada yang kata ni minyak ajaib, ada yang saya sebut minyak Raihan Syifa. Yalah, macam mana tak ajaib Ustaz? Saya kena minyak panas, air panas, minyak panas. Sapu dekat tempat yang kena panas tu, hilang sekejap je dan tak meninggalkan bekas. Itu antaranya lah. Cuba ikhtiar ya, cuba ikhtiar untuk yang di antaranya gangguan makhluk halus lah, yang saya sebut santau, sihir dan sebagainya. Tadi hantar mesej, dia buat minum 2-3 titik, habis dah berapa botol, keluar darah, dia kena santau, keluar muntah darah. Itu saya kata teruskan amalkan minyak. Ustaz Kazim kan, Ustaz Kazim 10 botol, Ustaz Kazim kan kena sihir, perut dia pun dah nampak busung besar Ustaz Kazim. Itu Allah uji juga tuan-tuan. Malam tak boleh tidur Ustaz Kazim, pinggang sakit, kaki dah kecil lah. Saya pergi jumpa dia baru 10 botol beli. Alhamdulillah ada dah kesan. Pinggangnya dah kurang sakit lah, kurang banyak. Alhamdulillah. Itu 10 botol dia beli. Ada lagi tu tak ada, mungkin diulang balik. Jadi banyaklah yang kena sihir, santau, kemudian yang anak-anak masalah apa dia tak mau dengar cakap, dahaka kepada mak bapak, kemudian apa lagi anak kecil-kecil, cucu kalau tak ada anak, yang kerap siang malam menangis.
Anak yang belum jodoh lagi ramai. Baru ni minta nak jodoh. Saya kata cuba try mandi. Buat sebotol ni 3 kali mandi. Belilah banyak sikit 10 botol. Kalau tak ada jodoh juga, saya kata tak apalah. Jodoh Musa Alim-Din je lah senang. Gitu senang. Cerita je tuan. Payah benar. Itu nak cerita dia kan. Baik, itu untuk jodoh pun dia. Untuk mandi. Kemudian yang ketiga untuk suami isteri lah. Ini untuk nak baik balik. Yang madu tak madu dan sebagainya. Menggaduh. Eloklah dengan izin Allah. Nak bercerai tak jadi bercerai. Yang ketiga, yang keempat, ini untuk jana umum. Luar badan sapu urut, dalam badan kalau masalah kanser, apa lagi batu karang, paru-paru ke, masalah hati rosak, boleh buat minum. Yang banyak 2-3 titik macam yang saya sebut. Luar kita sapu urut, penanggi dadah buat mandi. Kemudian apa dia stroke urut, kalau paralyzed buat urut. Dan yang terkini di Negeri Sembilan, anak autisma yang tak bercakap. Ada yang anak autisma boleh bercakap, ada yang tak boleh bercakap. Dia bukan bisu, dia tak bercakap, dia memang tak bercakap. Dia tak ada eye contact dengan mak bapak dia. Kemudian biasalah agresif kan, memberontak. Dengan izin Allah, dia kata, Ustaz, anak saya boleh bercakap, dah mula boleh bercakap. Macam mana dia buat? Saya pun tanya dia sebab saya tak tahu. Tak ada lagi testimoni yang kata anak tak boleh bercakap, dia bercakap. Saya tak tahulah bisu nanti boleh guna pula Ustaz. Daripada bisu boleh bercakap, Wallahualam. Ini kuasa Allah. Berkat doa Ustaz Datuk Sebaik Kamus, dia sapu dekat bawah dagu dengan leher, minyak ni. Anak autisma ni dah boleh bercakap. Bagi tahu pada anak-anak autisma kawan-kawan kita yang tak boleh bercakap, pakai minyak ni. Cuba ikhtiar. Daripada agresif dah mula tak agresif macam dulu dah. Daripada tak tengok muka mak ayah, dah boleh tengok muka mak ayah. Dah ada eye contact. Itu antaranya lah testimoni minyak ni. Semuanya banyak tuan. Tak larat nak sebut dia punya testimoni. Kadang-kadang pelik-pelik je. Tapi nak buat, itulah hakikatnya. Dia pandai pula macam-macam cara dia buat. Itu tadi. Siapa yang nak ada lagi sebotol 30, 250. Promosi lagi 400. Boleh dapat selepas insya nanti dengan saya. Ada lagi saya bawa. Wallahualam. Aqul qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah.